لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام حينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام إن شاء الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbana shighara. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. A'udzu billahi minan nar min syarri kuffar min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi war rasulin. Allahumma ghnina bi halalin haramin wa siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqu ya Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu suwa ya Allah. Bismillahi ma sya'allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa min lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallah ittaqullaha usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allahumma ta'ala inna hikmataka wa ansur alaina min khazamitika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian subuh surau Al-Kahfi insyaAllah. Mohon sahabat-sahabat share surau Al-Kahfi. Kita share dahulu sahabat-sahabat surau Al-Kahfi Lukut Negeri Sembilan, jadual kuliah subuh pagi ni insyaAllah. Al-Kahfi insyaAllah. Taman Selasih insyaAllah. Mohon sahabat-sahabat share. Surah Al-Kahfi Lukut Kampung Paya Polisen insyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk online surau Al-Kahfi subuh, lepas subuh insyaAllah. Kita sambung kitab Tuan Guru insyaAllah. Nanti ada dapat offline kita di surau, kita balik
kitab biasa, iaitu kitab Tanbihul Ghafilin. Pagi ni kita share, nak habiskan siri bacaan tafsir Tuan Guru Ni Abdul Aziz, surah Yunus, dah masuk ayat nombor insyaAllah 100, ayat 104 insyaAllah. Siapa yang ada kitab Quran boleh buka tafsir 104. Siapa yang ada tafsir Tuan Guru, muka surat 506 insyaAllah. InsyaAllah kita mula ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi syakkim min dini fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah walakin a'budullaha allazi yatawaffakum wa umirtu an akuna minal mu'minin. Sadaqallahul azim. Surah Yunus ayat 104. Kita tengok terjemahan. Katakanlah wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, jika sekiranya kamu menaruh syak tentang kebenaran agamaku, maka ketahuilah aku tidak menyembah makhluk-makhluk yang kamu menyembah yang lain dari Allah, tetapi aku hanya menyembah Allah yang akan mematikan kamu, yakni untuk menerima balasan. Dan aku diperintahkan supaya menjadi daripada golongan orang-orang yang beriman. Surah Yunus ayat 104. Allah merintahkan Rasulullah SAW memberitahu kepada umat manusia, ya, apa dia? Itu perkataan pertama dalam ayat ni, kul, katakan olehmu, kata Tok Guru, kata olehmu atau berceramah olehmu. Tok Guru tafsirkan, kata olehmu, kul, atau berceramah olehmu. Apa tajuk ceramahnya kalau disoal? Ya ayyuhan nas, wahai sekalian tuan-tuan, wahai manusia sekalian. In kuntum fi syakkim min dini, ya insyaAllah. Sekiranya kamu semua masih lagi ragu tentang kebenaran agama aku ini, fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah, maka aku seorang tidak akan berabdi kepada Tuhan yang kamu semua puja selain daripada Allah. Walakin a'budullaha allazi yatawaffakum, tetapi aku masih beribadat kepada Allah yang akan menyambil nyawa kamu sekalian. Wa umirtu an akuna minal mu'minin, dan selain daripada aku berabdi kepada Allah tadi dengan sukarela, aku juga diperintah supaya menjadi orang mukmin. Ini terjemahan daripada Tuan Guru. Ayat ini merupakan, kata Tuan Guru, merupakan resolusi ataupun kesimpulan seluruh ayat-ayat yang kita baca mulai awal surah Yunus sampailah hari ini. Kul, kata olehmu wahai Muhammad. Ayat ni, ayat nombor 104 ni, kata Tok Guru, merupakan kesimpulan seluruh ayat-ayat yang kita baca daripada awal surah Yunus sampailah ayat ni. Ini kira di pendapat Tuan Guru, inilah kesimpulan seluruh ayat surah Yunus, ayat nombor 104. Kul, kata Tok Guru, kata olehmu wahai Muhammad, ataupun cakap olehmu. Ya ayyuhal nas, wahai segala manusia atas dunia ini, yang hidup, yang sudah mati dan yang belum dilahirkan.
apa dia, kata tu guru. In kuntum fi syakkim min dini. Jika kamu semua masih lagi ragu-ragu tentang din, ataupun dipanggil cara hidup, ataupun way of life, orang putihnya kata cikgu, cara hidup yang saya bawa ini. Kalau masih ragu-ragu yang Nabi bawa tu, kata Nabi Muhammad SAW, cara hidup ataupun din, fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah. Saya seorang tetap berkeyakinan 100% bahawa agama yang saya bawa ini betul. Ini Nabi Muhammad SAW. Allah perintahkan, disuruh cakap ataupun berceramah tentang ayat ini. Inilah, kata Tok Guru, ini cara Islam mengajar manusia sejak dari zaman Nabi sampai sekarang, bahawa kita mesti duduk di atas keyakinan. Nabi ajar, ya, Islam ni mengajar kita duduk dalam keadaan yakin, tak ada was-was, tak ada cuak, tak ada apa, yakin 100%. Contoh kita kata penyakit semuanya datang daripada Allah Ta'ala, kita yakin. Kemudian penyembuhnya pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah yang sembuh, bukan ubat, bukan pil, bukan vaksin, bukan apa. Allah juga yang jadi penyembuh, Allah juga jadi perisai. Kita tak ada apa-apa, kita kecil saja. Ini Islam mengajar kita sejak dari dulu lagi sampai sekarang, kita mesti duduk di atas keyakinan terus kepada Allah Ta'ala. Kata Tok Guru, ambo sebut minggu lepas, katanya, alim ulama kita yang menulis kitab-kitab tauhid mempersoalkan sah ataupun tidak iman orang taklid. Ada yang mengata tidak sah dan ada yang mengatakan sah. Kita tidak boleh duduk dalam keadaan itu apabila persoalan ini khilaf, kerana kita hendak berjumpa dengan benda yang tidak khilaf, iaitu mati. Apa? Mati itu pasti. Ini kata guru, kita tak boleh buat khilaf. Jadi apabila perkara yang di depan kita tidak khilaf, tidak kita bawa barang yang masih khilaf. Kita nak menghadap mati, benda yang tidak khilaf. Pasal apa? Dia benda yang paling pasti. Orang kata kita ini kerja orang bodoh. Kalau fikir benda ni, kata orang kata kerja bodoh, kata guru. Sebab itu kita mesti menentukan betul ataupun tidak ajaran Islam ini. Kita berhujah, kata tu guru, kita bersoal jawab dengan guru. Betulkah Muhammad ini Nabi? Bagaimana manusia kalau tidak ada Nabi? Jangan berasa takut, jangan berasa gerun bertanya, bersoal jawab benda-benda yang kita tidak tahu. Kata tu guru, tetapi jangan berhujah. Jangan berhujah dengan orang ataupun dasar, hendak mengeruhkan sesuatu. Tok Guru pesan, jangan nak berhujah, jangan nak berdebat dengan orang atas dasar hendak mengeruhkan keadaan ataupun suasana. Ini berlaku zaman sekarang. Nak berdebat, nak berhujah, tapi sampai bukan kepada membangun atau membaikkan, tetapi jadi keruhkan keadaan. Kalau berada di tahap ragu, kita boleh bertanya khabar, kata Tok Guru. Dan wajib atas orang yang disoal memberi penerangan yang jelas. Kalau dia tidak jelas, kata Tok Guru, royak betul benar, beritahu perkara sebenar. Kata Tok Guru, hamba tidak berapa faham yang ini, pergi belajar dengan orang lain, berbincang, berforum, berseminar. Bagi faham. Jangan kita pandai-pandai sendiri. Ini cara mencapai tahap keyakinan, dan insya-Allah Al-Quran ini membawa keyakinan kepada semua manusia. Tak ada lain panduannya, tuan-tuan. Tok Guru negaskan sini ialah Quran juga, tak ada yang lain untuk kita yakinkan kepada manusia semua.
walakin a'budullah, saya sendiri, saya seorang tetap berabdi kepada Allah, kata Rasulullah. Allah yang mana? Kalau orang tanya, Allah yang mana? Zaman Nabi, orang akan tanya. Dia menjawab dengan cara perang saraf. Allazi yatawaffakum. Allazi yatawaffakum. Allah yang mematikan kamu. Apabila orang mendengar perkataan mati, dia tersentuh. Yang pertamanya, cuba beritahu kepada hamba, bolehkah tidak kamu mengelak diri daripada mati? Kamu mati ataupun tidak mati, kata kita. Tok Guru kata mati. Dia mengaku dia akan mati kerana dia melihat keadaan sekeliling begitu. Yang keduanya, cuba beritahu kepada hamba, siapa yang mematikan kamu selain Allah Ta'ala. Cara Rasulullah SAW diajar oleh Allah, ya, untuk berhujah dengan cara perang saraf, iaitu allazi yatawaffakum, Allah yang mematikan kamu. Tak ada cara lain. Pasal apa? Disentuh bab mati. Bila semua orang disentuh bab mati, tak payah cakap mati, kita panggil calon-calon jenazah tu benda tersentak dah. Bakal-bakal jenazah, kita semua adalah bakal-bakal jenazah. Tersentap kita. Tu kadang-kadang kita susah nak disentuh, tapi perkataan yang macam tu yang balik kepada mati, dia akan tersentak dia. Takut dia, bimbang yang amat sangat dia. Ni kena renung kita. Ya, Tok Guru kata Rasulullah SAW gunakan perkataan mati untuk bagi kesedaran pada manusia supaya ingat bahawa apa yang dilihat selama ni memang akan berlaku pada diri kita semua. Contohnya mati. Mati memang semua manusia dia tahu. Suasana yang biasa berlaku dalam dunia mesti ada bab mati. Semua akan mati, tak kira kecil atau besar, tak kira makhluk apapun, tidak makhluk akan mati. Yang paling cantik ditanya balik soalan, siapa yang mematikan kamu kalau tak Allah Ta'ala? Ni, ya. Selain daripada Allah Ta'ala, Nabi tanya balik, siapa yang mematikan kamu selain daripada Allah Ta'ala? Tidak ada manusia boleh terangkan kepada kita dengan hujah yang kemas, dengan yakin bahawa dia akan mati kerana begitu, kerana begini. Tidak boleh. Dia mengaku bahawa dia akan mati, tetapi dia tidak boleh beritahu bagaimana cara yang akan mematikan dia. Mati ini kita terangkan kepada dia, bukan datang secara automatik, tetapi ada tukang dia, kata Tok Guru. Tukang ni, tukang yang hidupkan ataupun tukang yang matikan kita, yang cipta kita. Dia punya designer. Sebagaimana hidup ini bukan automatik, tetapi ada tukang yang perhidupkan kita. Ini kata Tok Guru. Tukang yang mematikan adalah Allah. Kerana itulah hamba gerun kepada Allah, Tok Guru kata. Yang matikan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tok Guru takut, bimbang, gerun kepada Allah Ta'ala. Hamba hormat kepada Allah, hamba malu aib kepada Allah. Itu cara berhujah dengan orang yang sangat degil. Kita bawa satu senjata sulit yang menyekatkan dia daripada bercakap. Tu antaranya perkataan mengingatkan dia bab mati. Kita tengok renung pada Tuan Guru, ya, tukang yang mematikan adalah Allah. Kerana itulah Tok Guru gerun kepada Allah Ta'ala. Tok Guru hormat kepada Allah Ta'ala. Tok Guru malu aib kepada Allah Ta'ala. Macam mana pula kita? Malu tak kita dengan Allah Ta'ala? Allah bagi nikmat, Allah bagi kemudahan, Allah bagi fasiliti, Allah bagi mewah semewah-mewahnya.
Tapi kadang-kadang kita tak ada malu dengan Allah Ta'ala. Langsung kita tak ada malu dengan Allah Ta'ala. Bahkan kita dah tahu dah Allah sedang perhatikan kita. Allah mengintai kita. Allah mendengar kata-kata hati kita. Allah nampak kita dengan jelas. Kemudian Allah rekodkan kita. Allah rakam semua perbuatan kita. Kita kadang-kadang tak ada bab rasa malu. Pasal apa? Kita bila rasa malu, kata macam Tok Guru ni, bimbang apa? Bimbang hebatnya Allah Ta'ala tu. Bimbang akan Allah tunjukkan balik perangai kita besok. Allah akan tunjuk balik perangai kita sampailah bab mati kita. Allah rekod, Allah tunjuk seluas-luasnya, sedetail-detailnya. Allah akan tunjuk. Itu yang kena ada malu kita sekarang, tuan-tuan. Malu dengan Allah Ta'ala. Kita kadang-kadang terlepas cakap pun langsung tak ada bab malu. Itu kadang kesilapan paling banyak kita lakukan di akhir zaman. Malulah dengan Allah Ta'ala, tuan-tuan. Allah dah bagi peringatan yang hebat sekarang ni. Malulah kita kepada Allah Ta'ala. Kena ada rasa gerun, apa? Ancaman Allah Ta'ala lain tak ada. Syurga. Bukan syurga, tuan. Ancaman yang paling hebat apa dia? Neraka. Neraka Allah Ta'ala sedang menunggu kita, standby. Pagi-pagi kita baca tadi subuh zikir, kita ada selalu baca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Kata Tok Guru 7 kali. Dalam kitab lama ada tulis, ada 7 pintu sedang standby, sedang nak menyedut kita. 7 pintu yang standby untuk menyedut kita ni, untuk dimasukkan ke dalam neraka. Nak lari mana, tuan-tuan kita? Dah dikepung dengan malaikat-malaikat Allah Ta'ala. Ni kena ada malu, kena ada gerun. Sebab tu subuh-subuh tadi Allahumma ajirna minan. Bukan subuh je, ada masa kita sebut lagi Allahumma ajirna minan. Minta, ya Allah, jauhkan aku daripada pintu-pintu neraka. Bukan masuk, bukan lalu, jauhkan. Tak tahan, tuan-tuan. Panas sepanas-panasnya. Api neraka 70 kali ganda daripada api di dalam dunia. Kalau baca kitab lama ditulis 70 kali ganda api neraka. Ni kena renung kita. Kena renung kita bab api neraka yang sedang menunggu kita. Cari jalan minta. Sekarang ni minta. Jangan tunggu last minute. Jangan nak tunggu waktu nak dicabut nyawa baru nak sebut. Tak dan, tuan-tuan. Ni tengah hidup. Cari jalan. Tu. Disebut Tuan Guru, tukang yang mematikan adalah Allah. Kerana itulah Tuan Guru gerun kepada Allah Ta'ala. Tuan Guru hormat kepada Allah Ta'ala. Tuan Guru malu aib kepada Allah Ta'ala. Itu cara berhujah dengan orang yang sangat degil. Kita bawa satu senjata sulit untuk menyekat dia daripada bercakap. Itu cara dia, kata Tuan Guru. Wa umirtu an akuna minal mu'minin. Dan selain daripada memuji Allah dengan segala senang hat, Allah juga dengan sebab dia maha berkuasa, maka dia memerintah supaya saya menjadi seorang mukmin. Itu tak ada cara lain, tak ada pilihan. Kena wajib kita jadi orang mukmin. Kata Tok Guru, hamba diperintah supaya menjadi orang mukmin. Mukmin maknanya orang percaya sampai ke peringkat yakin. Kalau percaya tetapi tidak yakin, itu tidak boleh dipanggil, tidak boleh dibuat aset. Tidak boleh dibuat aset, tidak boleh dibuat cagaran hidup di akhirat. Kerana apa? Apabila kita tidak yakin, maka dengan sendirinya kita boleh melakukan segala dosa. Kita boleh buat maksiat, kita boleh buat penyelewengan, kita boleh buat pengkhianatan kerana tidak yakin akan adanya balasan di akhirat. Bila seorang itu berada di tahap yakin, dia akan sentiasa memikirkan
akibat akhirat dari setiap yang dilakukan di dunia. Ni kena renung. Kata Tok Guru, orang mukmin macam mana? Maknanya orang yang yakin, percaya sampai ke peringkat yakin, percaya dengan Allah Ta'ala, percaya pada balasan Allah Ta'ala. Kalau percaya tetapi tidak yakin, kata Tok Guru, ia tidak boleh dibuat asset. Dia percaya tapi tak yakin, tak jadi. Tidak boleh dibuat cagaran untuk hidup di akhirat. Tak boleh. Pasal apa? Dia 50-50, apa tu, dia langsung tak percaya. Dia tak yakin. Percaya, dia tak yakin. Kerana apa? Bila dia tidak yakin, maka sendirinya dia senang, dia boleh lakukan dosa. Dia tak yakin ada balasan, tapi dia automatik akan buat dosa. Dia boleh buat maksiat, dia boleh buat penyelewengan. Pasal apa? Dia yakin tak ada balasan. Islam dia percaya, Allah dia percaya, tapi dia tak yakin balasan Allah Ta'ala. Dia boleh berkhianat, dia tidak yakin adanya balasan di akhirat. Bila seorang itu berada di tahap yakin, dia akan sentiasa fikirkan akibat akhirat besok dari setiap benda yang dia lakukan di dunia. Itu orang yang yakin. Habis ayat 104. Boleh kita baca sikit surah You. Sikit lagi. Ayat 105, ayat pendek ya, insya-Allah. Cuba baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa an aqim wajhaka lid-dini hanifan wa la takunanna minal musyrikin. Maksudnya, serta diwajibkan kepadaku, hadapkanlah seluruh dirimu menuju ke arah mengerjakan perintah-perintah agama dengan betul dan ikhlas, dan janganlah engkau menjadi dari golongan orang-orang musyrik. Surah Yunus ayat nombor 105. Wa an aqim wajhaka lid-dini hanifa. Dan aku juga diperintah oleh Allah supaya betulkan muka untuk agama yang hanif, yang mirip pada fitrah manusia ataupun mirip kepada ajaran bapa bagi nabi-nabi, iaitu Ibrahim alaihi salam. Wala takunanna minal musyrikin. Dan aku juga diperintah supaya sekali-kali jangan jadi dan jangan terlibat dengan golongan musyrikin. Ni kata Tuan Guru. Selain perintah Allah Ta'ala supaya hamba jadi orang mukmin, wa an aqim wajhaka lid-dini hanifa, saya juga diperintah supaya betulkan muka untuk din hanif. Walaupun betulkan muka saja disebut dalam ayat ini, tetapi hakikatnya segala anggota yang ada, kaki, tangan, mulut, lidah, hati dan perut, hendaklah dibetulkan lid-din, semua anggota tu dengan agama. Muka merupakan sesuatu yang simbolik, kerana dalam seluruh anggota manusia, mukalah merupakan anggota yang sangat disayangi. Bangun pagi, basuh muka, sapu muka dengan bedak wangi. Maknanya, muka simbolik mewakili semua kaki tangan dalam tubuh manusia. Bila betulkan muka kepada din hanif, artinya tutur kata hendaklah betul dengan din hanif. Tingkah laku hendaklah betul dengan din hanif. Rumah tangga, memerintah negeri, berpolitik, semuanya mestilah betul dengan din hanif. Ni kata Tok Guru. Apa dia din hanif? Orang tua-tua panggil din sebagai agama. Orang sekarang panggil cara hidup. Sama saja, kata Tok Guru. Bagi orang tua-tua kita, perkataan hanif memberi makna condong ataupun mirip. Artinya manusia diarah
supaya betulkan, supayalah selaraskan kerja, buat kepada cara hidup yang condong hala kepada agama Nabi Ibrahim. Maknanya, kalau kamu beragama, maka tidak ada agama yang lebih betul yang kamu mesti condong, mesti mirip selain pada agama bapa bagi Nabi-Nabi di dunia ini, iaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Tak lain, mesti sama, tuan-tuan. Condong tu mengalah yang menghala yang sama, dia berat sama yang sama. Kenapa kita berhendakkan kepada Nabi? Kerana agama tidak boleh direka cipta. Benda yang manusia buat tidak dipanggil agama. Ianya sebagai teori, seperti teori komunis, teori nasionalis, teori demokrasi. Itu manusia punya. Kalau dikatakan agama juga dipanggil satu penipuan supaya manusia menerima. Agama yang datang daripada Allah Ta'ala dinamakan agama samawi. Agama yang berasal dari langit hanya 3, iaitu agama Nabi Musa, iaitu Yahudi, agama Nasara dan agama Islam. Ketiga-tiga agama dari langit dibawa oleh Nabi masing-masing. Ada pun lain daripada 3 agama ini, semuanya dipanggil agama buatan. Agama ardi, agama bumi seperti Buddha dan Shinto. Agama Islam adalah agama yang dibawa sejak Nabi Ibrahim lagi sampai kepada kita sekarang. Millata abikum Ibrahim. Kami mengikut agama Nabi Ibrahim yang tetap di atas jalan yang benar. Sepatutnya orang Islam turut ataupun ikut, ya. Patutnya orang Islam turut ataupun ikut apa yang Nabi Ibrahim. Orang Yahudi pun turut yang itulah, kata Tok Guru. Dan orang Nasara pun turut yang itu jugalah. Itu kalau diterjemahkan perkataan Hanifah sebagai agama condong kepada Nabi Ibrahim. Sepatutnya Yahudi dengan Nasrani. Ada juga yang diterjemahkan Hanif, maknanya condong kepada fitrah manusia. Tulang, maknanya selain daripada Allah Ta'ala membuat urat saraf, daging, darah, tulang menulang, dia juga buat perangai atau naluri seperti naluri hendak makan, hendak minum, hendak bergembira, hendak menangis, hendak mengilai ketawa, hendak perkara benar, hendak ketenangan, hendak keselamatan, hendak keseronokan. Ni condong dia. Ini sifat semula jadi yang bukan diajar oleh sesiapa. Tidak diajar oleh mak kita, tidak diajar oleh cikgu kita. Bahkan ada pada setiap manusia sejak kecil lagi Allah jadikan. Cuma benda-benda ini cukup lengkap dengan Islam. Bila bab nak seronok, bab nak minum, bab nak makan, bab segala bab proses kehidupan, mesti ada bab Islam dia. Cumanya Islam yang mengawal. Umpamanya apabila orang makan menahan belat udang ataupun ikan, dia sawar ataupun dia kepung supaya udang dan ikan tidak pergi merata-rata. Sifat semula jadi manusia hendak mencari pasangan jodoh pun sama juga. Hendak berkahwin tidak ada apa-apa, tetapi Islam kawal sikit. Jangan hanya cari isteri yang jenis lawa cantik saja. Jangan cari yang kaya saja. Jangan cari yang anak yang baik saja. Tetapi cari ketiga-tiga tadi campur lagi dengan bab agama yang berperangai akhlak yang baik. Itu Islam ajarkan. Kalau cari yang lawa saja, lama-lama kelamaan dia tua. Gigi dia gugur, pipi kendur, uban memutih, cerai pula. Ambil yang lain. Kalau cari yang isteri berperangai elok, makin tua makin baik, makin menyenangkan kita. Seumpama permata yang ada gewang, kata tu guru. Lagi lama pakai lagi naik harga. Lagi lama pakai lagi naik harga. Tu makin mahal. Pasal apa? Adanya nilaian di situ. Wala takunanna minal musyrikin,
Dan kamu wahai Muhammad jangan sekali-kali terlibat dengan syirik, sama ada syirik jali, syirik terang-terangan, ataupun syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Dipesankan kita, bukan untuk Rasulullah dia, untuk kita juga. Orang gerakan Islam sentiasa sebut dengan kita terlibat dengan gerakan selain gerakan Islam, sama ada gerakan nasionalis, gerakan sosialis. Kenapa kata tu guru? Apabila mengambil gerakan lain sebagai landasan perjuangan, tinggalkan Islam berarti kita sudah syirik dengan Allah Ta'ala. Kerana merasakan manusia lebih molek atau membaik, lebih baik, lebih pandai daripada Allah Ta'ala. Sama ada kita ini mengaku ataupun tidak, sama ada kita sedar ataupun tidak, tetapi apabila merujuk kepada Al-Quran, nampaklah bersyirik. Maksudnya kita ni tak boleh buat gerakan lain lah selain daripada gerakan Islam. Pasal apa? Kita berpandukan Al-Quran, ayat-ayat Allah Ta'ala. Kalau kita gagal ikut dalam Quran, kita tak hendak mengikut langsung bab Al-Quran. Tok Guru kata, kita ni sama ada sedar atau tidak, kita tidak, tapi tidak merujuk pada Al-Quran, kita ditunjukkan, nyatakan kita ni sebagai syirik kepada Allah Ta'ala. Tak hendak ikut Islam. Habis ayat 105. Kita akan sambung, akan datang 106 dan habis dah, insyaAllah. Yang terbaik datangnya daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudahi surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana la tad'a lana maqamina hadza nabiyyan illa ghafartah wa la hamman illa faraztah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan shafaitah wa la faqiran wa la miskinan illa aghnaytah wa la jahilan 'alamta wa la aduwan nahzaltah wa la aiban satartah wa la mayyitan la rahimtah wa la hajatan min hawadina wal akhirah laka fiha ridha wa lana fiha salahu illa qadaitah wa yassartahu wasrah sudurana wa timbis salihati a'malana maulana ya rabbal alamin. Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbir imanana wa ahsin a'malana wa si arzaqana wa ilal khairi qaribna wa ani syari'a minna wa akhdi awadina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa la ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya abu bi zambi faghfir fa innahu dzunuba illa anta tasanna bi zul jabaru wa tasanna malakul allazi la yamut isrifanna bala wal waba innaka ala kulli syai'in wa sallallahu wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah terima kasih pada surau Al-Kahfi Taman Selasih Lukut. InsyaAllah ucapkan ribuan terima kasih bagi ruang untuk online pagi ini. Kita berdoa sama-sama dapat balik kita punya kuliah. Mudah-mudahan bulan depan ke habis semua diangkat COVID-19. Minta kita doa terus, jangan berhenti, jangan kita putus asa, teruskan doa, jaga SOP kita insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.